Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua penonton, khususnya calon-calon sijil pelajaran Malaysia di mana sahaja anda berada. Apa khabar semua? Ustazah doakan semua berada dalam keadaan sihat walafiat dan dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala sentiasa. Bertemu kembali dalam episod kali ini. Pada kali ini, mari kita lihat rukun nikah. Ustazah yakin ramai dalam kalangan kita menggunakan akronim SISWI untuk mengingat rukun-rukun nikah. Apakah SISWI itu? S ialah suami, I ialah isteri, S ialah saksi, W ialah wali, manakala I ialah ijab. Mudah kan untuk mengingat rukun nikah ini? Seterusnya, jom bersama-sama Ustazah kita lihat penjelasan berkaitan rukun nikah seperti mana yang terkandung di dalam buku teks Pendidikan Islam tingkatan 5 muka surat 104 hingga 110. Anak-anak perlu ingat setiap rukun nikah ini mengandungi maksud dan syarat-syarat yang perlu difahami. Mari kita lihat apakah maksud dan syarat-syaratnya. Kita mulai dengan rukun pertama, iaitu suami. Suami ialah merujuk kepada lelaki yang dikahwini oleh seorang perempuan. Terdapat 5 syarat bagi suami, iaitu Islam, lelaki yang dikenal pasti, bukan mahram kepada isteri, tidak dalam keadaan ihram dan tidak mempunyai 4 orang isteri dalam satu masa. Seterusnya, kita lihat rukun yang kedua pula, iaitu isteri. Isteri ialah perempuan yang dikahwini oleh seorang lelaki. Terdapat 5 syarat bagi bakal isteri, iaitu Islam, perempuan yang dikenal pasti, bukan mahram kepada suami, tidak dalam keadaan ihram dan bukan isteri orang atau dalam iddah talak roja'i. Kini kita lihat pula rukun yang ketiga, iaitu wali. Wali ialah orang yang mempunyai kelayakan untuk menikahkan pengantin perempuan. Terdapat 10 syarat wali yang telah digariskan dalam Islam, iaitu Islam, lelaki, baligh, berakal, adil, merdeka, tidak dalam ihram, tidak dipaksa, tidak nyanyuk atau gila dan mampu menguruskan harta. Untuk pengetahuan murid semua, terdapat 2 jenis wali, iaitu wali mujbir dan wali bukan mujbir. Mari kita lihat susunan-susunan 2 jenis wali ini. Wali mujbir terdiri daripada bapa dan datuk sebelah bapa dan ke atas. Manakala wali bukan mujbir adalah terdiri daripada adik-beradik lelaki si ibu sebapa dan lelaki sebapa, anak saudara lelaki daripada adik-beradik lelaki si ibu sebapa dan sebapa, anak lelaki daripada anak saudara lelaki si ibu sebapa dan sebapa, bapa saudara sebelah bapa si ibu sebapa dan sebapa, saudara lelaki daripada bapa saudara sebelah bapa si ibu sebapa dan sebelah bapa yang sebapa, dan wali hakim. Anak-anak perlu faham terdapat sebab-sebab berlakunya perpindahan wali nasab kepada wali hakim. Mari kita lihat bersama-sama. Pertama ialah tidak mempunyai wali nasab. Kedua, wali nasab berada jauh melebihi 2 marhalah. Ketiga, wali hilang
dan tidak dapat dikesan. Keempat, tiada wali nasab yang layak seperti saudara baharu atau anak tidak sah taraf. Kelima, wali dalam ihram haji atau umrah. Keenam, enggan mewalikan pernikahan. Ketujuh, wali itu sendiri yang ingin berkahwin dengan pengantin tersebut. Anak-anak penonton sekalian, mari kita lihat dan fahami rukun nikah yang keempat, iaitu saksi. Saksi bermaksud orang yang menyaksikan dan boleh mengesahkan akad nikah. Terdapat 8 syarat bagi saksi, iaitu Islam, lelaki, baligh, berakal, adil, pendengaran yang baik, penglihatan yang baik dan merdeka. Anak-anak telah faham syarat bagi wali? Kini, mari kita lihat pula syarat yang kelima, iaitu lafaz ijab dan qabul. Ijab bermaksud lafaz yang diucap oleh wali atau wakilnya. Manakala qabul pula ialah lafaz yang diucap oleh bakal suami atau wakilnya. Baik, sekarang mari kita lihat syarat-syarat bagi lafaz ijab dan qabul pula. Syarat bagi lafaz ijab dan qabul ialah pertama, menggunakan lafaz kahwin atau nikah atau terjemahan. Kedua, lafaz ijab dan qabul hendaklah jelas dan bukan secara kiasan. Ketiga, ijab dan qabul hendaklah berturutan dan tidak diselangi dengan perkataan yang lain. Keempat, lafaz akad nikah hendaklah berkuat kuasa serta-merta. Kelima, kelayakan wali dan bakal suami berkekalan hingga selesai akad. Dan keenam, tidak dibatasi dengan tempoh masa. Baik, Ustazah harap anak-anak telah menguasai dan faham rukun nikah, pengertian dan syarat-syarat yang berkaitan dengannya. Sekarang, mari kita cuba beberapa soalan latihan yang telah disediakan dan Ustazah akan bantu anak-anak. Soalan 1, nyatakan rukun nikah. Apakah jawapannya? Ustazah harap anak-anak masih mengingati akronim siswi, iaitu suami, isteri, saksi, wali dan akad atau ijab dan qabul. Soalan 2, nyatakan maksud suami atau nyatakan maksud isteri. Jika soalan seperti ini keluar, calon-calon perlu ingat tentang apakah jantina suami dan isteri ini. Bagi suami semestinya seorang lelaki dan bagi isteri semestinya seorang perempuan. Jadi, calon hanya perlu menyusun jawapan yang betul. Contoh jawapan ialah maksud suami ialah seorang lelaki yang dikahwini oleh seorang perempuan. Begitu juga sebaliknya. Mudah kan? Mari kita cuba pula soalan 3. Jelaskan 2 syarat bagi suami atau jelaskan 2 syarat bagi isteri. Berdasarkan soalan ini, terdapat beberapa isi jawapan yang sama dan murid boleh menggunakan untuk kedua-dua soalan. Calon boleh menjadikan akronim ismik iaitu Islam, bukan mahram, bukan dalam keadaan ihram, lelaki atau perempuan dikenal pasti. Sekarang kita beralih pula ke soalan keempat. Jelaskan jenis wali beserta contohnya. Berdasarkan soalan ini, anda perlu ingat mujbir dan bukan mujbir. Mujbir adalah hanya dalam kalangan bapa dan datuk sebelah bapa sahaja. Manakala bukan mujbir pula terdiri
daripada adik-beradik lelaki si ibu sebapa, adik-beradik lelaki sebapa, bapa saudara sebelah bapa yang si ibu sebapa, bapa saudara sebelah bapa yang sebapa dan wali hakim. Mudah kan? Sekian sahaja video kali ini. Semoga memberi manfaat kepada semua. Diharapkan anak-anak terus berusaha dan mempergiat si ulang kaji di rumah. Semoga kejayaan akan bersama-sama anak-anak nanti. Semoga kita berjumpa lagi di lain episod. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.